Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi sebelum cikgu mulakan PDPC online kita yang seterusnya, fokus cikgu adalah untuk membantu awak menyelesaikan tugasan semalam. Semalam cikgu dah bagi latih diri 3.4 dan cikgu dah tunjukkan contoh untuk 1A, 1B dan 1C. Jadi hari ini kita akan buat sama-sama 1D, 1E dan 1F. Okey. Jadi soalan 1 seperti mana awak dah tahu semalam, soalan 1 ni dia suruh awak selesaikan persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penghapusan, penggantian atau perwakilan graf. Okey, ini adalah soalan buku teks ya. Jadi kalau student cikgu nak diorang buat soalan nombor 1 ini, 1A sampai 1E, cikgu nak mereka hanya menggunakan kaedah penghapusan dan penggantian sahaja. Untuk perwakilan graf, mereka perlu buat soalan yang nombor 2. Okey, jadi hari ini cikgu akan tunjukkan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian sahaja. Bergantung kepada macam mana keadaan persamaan serentak kita. Okey, ingat kan semalam cikgu ada bagi beberapa ciri-ciri yang sesuai kalau kita nak pakai penghapusan dan juga kita nak pakai penggantian. Okey, kita tengok soalan D. Soalan D dia bagi awak persamaan dia 3x tambah 5y sama dengan 1. Okey, ini adalah persamaan yang pertama. Okey, lepas tu kita ada lagi satu persamaan x tambah 2y sama dengan 4y. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey, kalau awak tengok kedua-dua persamaan ni, sekali tengok nampak macam persamaan linear. Betul tak? Tak nampak macam persamaan serentak. Tetapi jika awak ubah semula ataupun awak susun balik persamaan yang nombor 2 ini, awak akan nampak dia sama macam persamaan serentak. Dia akan jadi persamaan kuadratik. Okey, dia akan jadi persamaan kuadratik dekat sini. Okey, jadi macam mana kita nak buat supaya kita boleh selesaikan kita punya persamaan serentak? Apa kaedah kita nak pakai? Kaedah penghapusan atau kita nak pakai kaedah penggantian? Okey, apa idea awak? Kalau awak tengok dekat sini, persamaan 1, persamaan 2. Kalau kita guna kaedah penghapusan, maksudnya kita kena samakan salah satu daripada pemboleh ubah yang kita ada, sama ada X ataupun Y, dan kita boleh hapuskan. Dan dalam kes soalan D ni, kita boleh buat kaedah penghapusan dengan syarat awak tak buat apa-apa susun semula pada persamaan yang kedua. Sebab kalau awak susun balik, contoh awak matikan Y, apa yang berlaku bila awak matikan Y? Okay, cikgu bagi contoh Sekejap. Kita pakai kertas lain. Okay. Contohnya, awak nak matikan Y. Macam cikgu kata, bila awak nak matikan Y, so X tambah 2Y sama dengan 4Y. Apa yang awak akan buat untuk matikan Y? Awak akan darabkan semua dengan Y. Once awak darab semua dengan Y, di hadapan ni X darab Y, awak akan dapat XY. Kan? And then Y darabkan dengan 2Y, awak dapat 2Y kuasa 2 sama dengan, okey, yang ni awak akan matikan Y dia dan dia akan tinggal pengangka saja, iaitu 4. Okey, bila awak dah dapat yang ni, awak akan numberkan ini sebagai persamaan yang ketiga. Dan sekarang awak dah ada XY. Okey, bila awak dah ada XY, okey, awak bolehlah nanti gantikan persamaan nombor 1 ni. Okey, awak darabkan persamaan nombor 1 ni dengan nilai Y. Dan awak akan dapat 3XY. Tapi itulah macam cikgu kata, awak kena matikan betul-betul. Maksudnya yang ni pun awak akan darabkan dengan 3 supaya nanti akan jadi 3XY. Ini akan jadi 3XY juga. Dan bila kita tolak, kita boleh hapuskan dia. Itu namanya kaedah penghapusan. Okey, macam mana pula yang cikgu maksudkan kita tak ubah apa-apa? Maksudnya kita guna je persamaan nombor 2 ni, tapi kita jadikan X kita ni kepada 3X. Okey, cara dia macam ni. Persamaan nombor 2 awak darabkan dengan 3. Okey, persamaan nombor 2 kita adalah X tambah 2Y sama dengan 4 per Y. Kemudian awak darabkan semua ni dengan 3.
Okey, awak darabkan dengan 3. Bila awak darab dengan 3, X darab 3, awak akan dapat 3X. Okey, tambah 2Y darab 3, awak akan dapat 6Y. Sama dengan 4 darab 3 Bila pecahan darabkan dengan nombor bulat, yang awak hanya akan darabkan adalah dia punya pengangka. Melainkan kalau nombor bulat ni sama dengan penyebut, dan awak boleh matikan. Kalau darab pengangka dia, awak akan dapat 12 per Y. Okey, persamaan yang baru ni awak numberkan dia sebagai persamaan nombor 3. Ni kita guna kaedah penghapusan. Kita nak hapuskan salah satu pun boleh ubah. Okey, so nampak tak? Antara nombor 3 cikgu yang warna hitam, yang tanpa cikgu ubah, tanpa cikgu kembangkan, tanpa cikgu matikan pecahan, dengan nombor 3 cikgu yang colour biru. Nampak tak beza dia? Okey, yang nombor 3 kita yang warna hitam ni nampak macam kurang complicated sikit sebab tak ada XY. Okey, cikgu bila nampak XY tu, cikgu dah rasa pening-pening lalat sikit lah. Sebab nanti banyak lagi step-step seterusnya. Step kita akan jadi lebih panjang. Kita nak cuba jimatkan kita punya step sekarang ni, okey? Supaya lebih mudah dan dapat jawapan yang tepat. Okey, so kita akan proceed dengan kita punya persamaan yang ketiga. Okey, persamaan yang ketiga sekarang kita akan tolakkan persamaan nombor 1 dengan persamaan yang ketiga. Okey, jadi 1, awak tulis kat sini 1 tolak 3. Okey, persamaan nombor 1 kita adalah 3X tambah 5Y sama dengan 1. Okey, kita tolak dengan persamaan nombor 3. Tolak. Okey, persamaan nombor 3 adalah 3X tambah 6Y sama dengan 12 per Y. Okey, kita nak buat dia punya jawapan. 3X tolak 3X, alhamdulillah mati. Okey, terhapus. 5Y tolak 6Y, awak akan dapat negatif Y. 5 tolak negatif 6. Okey, yang belah sini macam mana awak nak hapuskan dia ataupun awak nak selesaikan dia? 1 tolak 12 per Y, awak tulis saja balik. 1 tolak 12 per Y. Kejap lagi kita susun. Bila awak dah dapat yang macam ni, barulah awak boleh matikan Y dia untuk awak selesaikan kuadratik. Okey, awak matikan Y dia dengan cara semua ni awak darabkan dengan Y. Okey, awak ubah bentuk pecahan ni. Okey, semua darabkan dengan Y. So, Y darab negatif Y, awak dapat negatif Y kuasa 2. Sama dengan Y darab 1, awak dapat Y. Darabkan setiap satu Y yang ini darabkan dengan negatif Y. Y yang ini darabkan dengan 1. Y yang ni juga darabkan dengan negatif 12 per Y. Okey, dan tolak 12 per Y. Okey, nombor bulat sama dengan penyebut. So, penyebut boleh mati. Salin balik dia punya pengangka. Okey, siap. Tapi, macam mana kita nak buat dalam bentuk kuadratik? Awak ingat lagi tak? Bila kuadratik, macam cikgu kata dalam video sebelum ni, semua kena bawa ke kiri atau semua kena bawa ke kanan untuk kita pakai EQN. Maksudnya, untuk persamaan kuadratik, yang memudahkan kita nak mengira persamaan kuadratik ni, kita mesti equalkan dia dengan 0. Okey, so dalam kes ni, mana kita nak bawa? Kita nak bawa Y tolak 12 bawa ke kiri ataupun negatif Y kuasa 2 bawa ke kanan. Kalau cikgu lagi prefer nilai A tu adalah positif. So, kita tak berlaku ralat. Okey, tak berlaku ralat. Ralat ni maksudnya bila kita tekan dalam EQN nanti. Okey, so untuk yang ini, cikgu akan alihkan negatif Y kuasa 2 ni yang bawa pergi ke kanan. So, cikgu akan dapat yang belah kiri cikgu sifar. Belah kanan cikgu sekarang, cikgu ada Y kuasa 2. Okey, negatif Y kuasa 2 bawa ke kanan, dia akan jadi Y kuasa 2. Tambah Y tolak 12. Okey, so kita boleh buat persamaan kuadratik. Bila buat persamaan kuadratik, buat EQN. Yang ni nilai Y tau, dek. EQN korang akan dapat X. So, jangan tulis X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Okey, sebab kalkulator kita default dia memang X. Okey, so kita akan masukkan untuk EQN. Okey, A kita adalah 1, B kita pun 1, C kita negatif 12. So, X ataupun Y kita ni, nampak dia tulis X, kita kena tulis Y. Sediakan space. Kenapa cikgu kata sediakan space? Sebab nanti kita kena buat Y minus, Y minus. So, Y kita yang pertama adalah 3. Y kita yang kedua adalah negatif 4. Okey, untuk ekstra markah, kita kena buat dekat sini. Y minus. So, positif 3. So, Y minus 3. Tak ada masalah.
Y minus negatif 4. Minus jumpa negatif 4 akan jadi positif 4. Okey, sifar dekat sini. So sini pada markah, sebab tu cikgu galakkan student cikgu untuk buat. Okey, dah siap sampai sini. Apa lagi step kita yang seterusnya? Kita boleh gunakan nilai Y yang kita dah dapat ni untuk cari nilai X. Okey, so persamaan mana yang ada Y dengan X saja? Tak ada kan? Sebab kita tak susun, kita tak asingkan pun tadi. Jadi kita akan susun balik. Kalau kita tengok persamaan nombor 1 dengan nombor 2 ni, untuk persamaan nombor 2 ni, kalau kita bawa 2Y ni ke kanan, kita akan terus dapat X saja. So kita susun balik persamaan nombor 2. Okey, persamaan nombor 2 adalah X. Cikgu tulis sinilah dulu. Okey, susun semula. Kita susun semula persamaan nombor 2. Okey, so persamaan nombor 2 kita adalah X tambah 2Y sama dengan 4 per Y. Kita susun balik, kita nak X saja di kiri sebab kita nak cari X. Kita dah ada Y dah sekarang. Okey, so bawa pergi ke kanan. Kita akan dapat X sama dengan 4 per Y tolak 2Y. Okey, so yang ni kita numberkan dia sebagai persamaan yang ke, ada berapa? 3. Okey, ni 4. Persamaan yang ke-4. Okey, jadi kita akan guna persamaan nombor 4 ni, masukkan setiap satu nilai Y untuk cari X dia. So gantikan. Okey, gantikan. Kita nak ganti Y yang mana? Y1 dulu. So gantikan Y sama dengan 3 ke dalam 4. Okey, 4 kita adalah X sama dengan 4 per Y. Y kita sekarang 3. Tolak 2Y. So Y kita 3. Ganti. Terus tekan kalkulator. Okey, 4 per 3. 4 per 3. Tolak 2 dan kurungkan 3. So kita dapat negatif 14 per 3. Negatif 14 per 3. Okey, kita dapat nilai X untuk Y sama dengan 3. Buat yang sama untuk Y sama dengan negatif 4. Okey, so gantikan Y sama dengan negatif 4 ke dalam 4. Okey, kita ganti. So X sama dengan 4 per, ganti yang ni Y sekarang adalah negatif 4 tolak 2 Y negatif 4. Okey, pun sama, tekanlah kalkulator. 4 perkan dengan Allah, apa benda ni? 4 perkan dengan negatif 4 tolak 2 dan kurungan negatif 4. So kita dapat jawapan dia 7. X sama dengan 7. Okey, last sekali buat kesimpulan. Okey, kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan kita? Tulislah balik nilai X dengan nilai Y setiap satu. Okey, jadi X kita adalah, okey, kesimpulannya X sama dengan berapa? X kita mula-mula negatif 14 per 3. Okey, Y dia adalah 3. Okey, lepas tu bila X sama dengan 7, Y dia adalah negatif 4. Okey, so siap soalan 1D. Okey, kita proceed dengan soalan 1E. Untuk soalan 1E, dia bagi pada awak persamaan serentak dia. Okey, persamaan yang pertama kita ada 2X tambah 4Y sama dengan 9. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita ada 4X kuasa 2 tambah 16Y kuasa 2 sama dengan 20X tambah 4Y tolak 19. Ini persamaan yang kedua. Okey, panjang soalan dia. Panjang persamaan yang kedua ni, Masya Allah. Okay, and then kita fikir kita nak pakai kaedah penghapusan atau penggantian, sebab cikgu kata tak boleh buat perwakilan graf untuk soalan nombor 1. Okay, so kita determine sekarang. Okay, kita tengok satu-satu. Kalau kita nak buat penghapusan, maksudnya yang paling simple kat sini 1. So 1 nilai yang kita kena kembang, sama ada kita kena darab dengan X ataupun kita kena darab dengan Y. So dalam kes kita ni, if kita darab dengan X, kita akan ada nanti 4Y, kita akan ada 4XY. Okey, kita akan ada 4XY nanti. Contohnya, Allah, ganih ni.
Okey, contohnya 2x tambah 4y sama dengan 9. Okey, kalau seandainya awak kembangkan, awak jadikan darab x, awak akan dapat darab 2x lah, sebab kita nak matikan yang ni. Contohnya kan 4x kuasa 2. So bila kita darab, yang ni kita dapat 4x kuasa 2. Tapi bila kita darab dengan yang ni, kita akan dapat 8xy. And then bila sampai kat sini pula, kita akan dapat 18x. Okey, cikgu jadi geli sikit bila nampak XY ni, sebab dia akan memeningkan kepala. Cikgu rasa cikgu dah cakap banyak kali lah. Okey, so cikgu tak akan buat kaedah penghapusan dalam kes soalan yang kompleks macam 1E ni. Cikgu akan prefer penggantian. Okey, so macam mana kita nak buat kaedah penggantian? Soalan ini dia tricky sikit. Dia tricky sebab apa? Ameh tengok soalan dia. Kita nak buat penggantian, so kita akan ambil yang paling mudah. Okey, contohnya kita akan ambil persamaan yang pertama ni, kemudian kita akan susun balik. Kita akan bagi sama ada x ataupun y. Duduk lonely lah, duduk sorang-sorang. Kita akan pisahkan dia. Okey, sebab dah ada dua pun boleh ubah je sekarang, so kita akan pisahkan dia. Okey, so kita susun semula. Susun semula 1 supaya nanti kita boleh gantikan masuk dalam 2. So kita susun semula. Okey, 2x tambah 4y sama dengan 9. Kita nak susun. Okey, 2x ni paling kecil. So, biar dia duduk belah kiri, kita akan cari x dalam surutan y lah maksudnya. So, 4y ni kita bawa pergi kanan. Kita akan dapat 2x sama dengan 9 tolak 4y. Kemudian, bila kita nak matikan 2 di hadapan x ni, maksudnya semua kita kena bahagi dengan 2. Okey, semua bahagi dengan 2. Please mudahkan dia siap-siap. Apa maksud cikgu mudahkan siap-siap? Awak jangan simply tulis 9 tolak 4y per 2. Ini tak simple, dek. Bila awak buat macam ni, kejap lagi bila awak masukkan dalam nombor 2, awak akan jadikan benda tu susah. Dan awak akan rasa, ya Allah, apa benda ni? Macam tu. Okey, apa maksud cikgu mudahkan dia? Okey, awak tengok 9 bahagi 2. Boleh tak? Tak boleh kan? Okey, jadi kita tulis je 9 per 2. Tapi untuk 4 ni boleh bagi 2. So kat sini kita akan dapat, bila 4 bagi 2, kita akan dapat 2y. Okey, negatif 2y. Dia seolah-olah bila awak bahagikan 2, awak tak simply letak 2 ni sebagai punya penyebut, tetapi awak bahagikan setiap satu ni dengan 2. 9 bahagi 2, awak dapat 9 per 2. Negatif 4y bahagi 2, awak dapat negatif 2y. Itu maksud cikgu. Okey, so yang inilah yang paling termudah bentuknya, yang akan memudahkan kerja kita kejap lagi. So, So, numberkan dia sebagai persamaan yang ketiga. Okey, jadi persamaan yang ketiga. 1 kita dah susun balik jadi persamaan yang ketiga. Jadi persamaan yang ketiga ni sekarang masukkan ke dalam persamaan nombor 2. Okey. So ganti. Kita muat je. Buat sebelah. Okey, so kita akan gantikan. Kita gantikan nombor 3 yang kita dah dapat ni ke dalam 2. Okey, gantikan 3 ke dalam 2. Okey, so kita tengok daripada kiri ke kanan. 4x kuasa 2. Maksudnya nilai x ni kita akan buat kuasa 2. So, 4 dalam kurungan 9 per 2 tolak 2y kuasa 2. Kat sini lah maksud cikgu tadi. Kalau awak tak kalau awak tak mudahkan, awak nak kembang kejap lagi, memang kembang sampai GB-GB lah. Okey, tambah 16y kuasa 2. Yang ni salin, tak ada kaitan. Kita nak tukar x saja. Sama dengan 20. Okey, x lagi sekali. So, salin 9 per 2 tolak 2y. Okey, tambah 4y. Dah tak ada kaitan dengan x. Tolak 19. Okey. So, kita akan buat satu-satu. Yang ini kita perlu kembangkan sebab dia kuasa 2. Dia akan jadi macam ni. 4. Cikgu cakap, alang-alang cikgu dah sampai kat sini. Cikgu perasan awak suka buat, okey, contoh sini ada persamaan kat tengah kan. Sini awak buh lagi persamaan. Kejap lagi tengah ni persamaan lagi. Tak boleh macam tu. Sebab ni dah persamaan dia kat tengah. So maintain lah dia kat sini sampai ke hujungnya. Jangan terus kat sini pun ada persamaan, sini pun ada persamaan. Dia akan jadi misinterpretation nanti. Okay, pemeriksa akan salah tafsir jawapan awak. Seolah-olah jawapan yang ni, lepas tu tukar jawapan yang lagi sebelah. Itu maksud dia. Okay, padahal kita nak sama dengankan dia dalam satu persamaan. Okay, so sambung yang ni. Kita kembangkan 9 per 2 tolak 2y
Lagi sekali, 9/2 tolak 2y sebab kita kembangkan. Tambah 16y kuasa 2 sama dengan, okey, yang ni kita boleh selesaikan dulu. Okey, kita boleh selesaikan. 20 darabkan dengan 9/2, 20 darabkan juga dengan negatif 2y. Okey, jadi awak terus je kalkulator. 20 darab 9/2, awak akan dapat jawapan dia 90. Okey, 90 tolak 20 darabkan dengan negatif 2y, awak dapat negatif 40y. Okey, tambah 4y tolak 19. Okey, lepas tu awak selesaikan yang pengembangan ni. Ingat tak pengembangan macam mana awak nak selesaikan? Okey, untuk pengembangan awak kena darab 9/2 darab 9/2, kemudian 9/2 darab dengan negatif 2y. Sama juga untuk negatif 2y, mula-mula darabkan dengan 9/2, kemudian negatif 2y darab negatif 2y. Itu cara untuk awak kembangkan. Okey, so 4 ni salin balik dalam kurungan. 9/2 darab 9/2, 9/2 darab 9/2 dapat 81/4. Okey, 9/2 darab negatif 2, 9/2 darab negatif 2, awak dapat negatif 9. So negatif 9y, yang ni pun sama, negatif 2y darab 9/2 pun negatif 9y. And then negatif 2 darab negatif 2, positif 4, y darab y kuasa 2. Tutup balik kurungan, tambah 16y kuasa 2 sama dengan, yang ni kita boleh selesaikan 90 ni nombor bulat, kita boleh tolak dengan 19. Kat sini nombor bulat 90 boleh selesaikan tolak 19. 40 negatif 40y boleh selesaikan tambah 4y. Kita selesaikan mana kita boleh selesaikan lamsam jalan. Okey, 90 tolak 19 kita dapat 71. So sini 71. Negatif 40 tambah 4, yang ni kita dapat negatif 36y. Okey. So yang ni sekarang yang dalam kurungan ni kita boleh mudahkan untuk negatif 9y. Dia akan jadi negatif 18y. Okey. So salin 4 dalam kurungan 81/4 negatif 18y. Okey, yang ni negatif 9 tolak negatif 9 dapat negatif 18. Tambah 4y kuasa 2 tambah 16y kuasa 2 sama dengan salin balik belah kanan 71 tolak 36y. Okey, sekarang sebab 4 ni berada di luar kurungan, jadi yang 4 ni awak kena darabkan dengan setiap satu yang dekat dalam kurungan. Okey, kena darabkan setiap satu. 4 darab 81/4. Yang ni tak tekan kalkulator pun boleh sebenarnya. Penyebut sama dengan nombor bulat yang kita darab. So mati, tinggal pengangka, tinggal 81. Okey, 4 darabkan dengan 18. Negatif 18 darab 4, awak dapat negatif 72y. Okey, 4 darab 4, 16. Tambah 16y kuasa 2. Okey, and then sambung, tambah 16y kuasa 2 sama dengan 71 tolak 36. Alamak, apa cikgu tulis ni? Tolak 36y. Okey, kita selesaikan yang mana kita boleh selesaikan dulu. Kat sini ada geng yang sama, 16y kuasa 2 dengan 16y kuasa 2. Okey, jadi 16 tambah 16 kita dapat 32. So salin je balik. 81 tolak 72y tambah 32y kuasa 2 sama dengan 71 tolak 36y. Okey, dah tak ada yang kita boleh mudahkan, yang tak ada kita boleh selesaikan. Sekarang kita nak bawa dia pergi setempat sebab ni adalah kuadratik, y kuasa 2. So kita nak bawa dia setempat. Jadi sekarang ni y kuasa 2 yang positif duduk belah kiri. So semua angkut pergi kiri. Okey, yang ni 71 bawa pergi kiri, negatif 36 ni pun bawa pergi kiri. Semua ni bawa pergi kiri. Okey. So sekarang apa yang kita ada adalah, cikgu salin balik semua yang belah kiri. 81 tolak 72y tambah 32y kuasa 2. 71 bila bawa pergi kiri dia jadi negatif 71. Negatif 36y bawa pergi kiri dia akan jadi positif 36y sama dengan sifar. Belah kanan dah tak ada apa dah, yang tinggal so jadi sifar. Okey, sekarang kita grupkan yang sama. 81 nombor bulat, kita ada apa lagi nombor bulat? Negatif 71. Jadi kita selesaikan.
kita ada negatif 72Y dan juga positif 36Y. Kemudian 32Y kuasa 2. So kita susun ikut turutan EQN. A dulu, iaitu 32Y kuasa 2. Okey, kemudian yang Y, negatif 72 tambah 36, awak dapat negatif 36. Y. Okey, 81 tok 71, maksudnya positif 10 sama dengan sifar. Siapa tekan kalkulator 81 tok 71? Tepuk sekali. Okey, so dah siap. Jadi dah tinggal yang ni, kita boleh buat EQN. Bila pakai EQN, tengok sini Y. So mesti dapat nilai Y1, Y2, bukan X. Cikgu ingatkan banyak kali ni. Nanti waktu exam, mesti ada yang terbuat punya. Okey. Cikgu garis lagi. So kita buat EQN, tekan EQN. Dua. Okey. So EQN A kita adalah 32, B kita negatif 36, C kita adalah 10. So Y kita yang pertama adalah 5/8. Y1 tinggalkan ruang, sama dengan 5/8. Okey, Y2 kita sama dengan 1/2. Kenapa kena tinggal ruang? Sebab cikgu kata kena buat dalam kurungan Y tolak, Y tolak. So Y tolak 5/8. Ya Allah, kecil ruang cikgu. And then Y tolak 1/2 sama dengan sifar. Ada markah kena buat. Okey. Dah siap. Maksudnya kita akan buat gantikan. Okey. Mula kita main ganti-ganti. Tak muat dah ni cikgu punya kawasan. Okay, tak apa. Cikgu bawa pergi sini. Nanti kalau awak buat dekat dalam buku kerja awak, dalam buku tulis, awak ikut turutan cikgu buat macam ni. Cikgu panah-panah. Awak ikut turutan kiri ke kanan, jangan ikut cikgu. Cikgu kena ikut kertas. Okey. Jadi kita akan gantikan masuk dalam persamaan nombor berapa? Boleh teka tak? 1, 2 ke 3? Mesti kita masuk persamaan ketiga. Sebab persamaan yang ketiga ni adalah X sama dengan dapatlah jumlah dia. Kita nak cari X kan? Okay, so kita gantikan Y. Okay, kita gantikan Y sama dengan berapa dulu? Y sama dengan 5/8. Okay, kita gantikan ke dalam 3. Jadi X sama dengan 9/2 tolak 2. Tengok cikgu salin balik nombor 3 ni. Cikgu gantikan Y saja. 5/8. Sama dengan berapa nilai X kita? So 9/2. Okey, 9/2 tolak 2 dalam kurungan 5/8. Sama dengan 13/4. So X kita adalah 13/4 bila kita punya Y 5/8. Okey, lagi satu. Gantikan. Okey, kita ganti 5/8. Sekarang kita ganti Y sama dengan 1/2 pula. Y sama dengan 1/2 ke dalam. Okey, yang nombor 3 yang sama. So X sama dengan 9/2 ini tolak 2 dalam kurungan 1/2. So last sekali X kita akan dapat 9/2 tolak 2 dalam kurungan 1/2. Kita dapat 7/2. So X kita adalah 7/2. Okey, lepas tu kita buatlah kesimpulan. Cikgu buat ke kiri ke kanan dah ni. Tengoklah, cikgu nak buat dia pergi kanan. Cikgu garis. Jangan ikut tau. Ni semut dia pasti ikut nak masuk dalam video. Senang sikit. Orang tua dia tak kasi kita bunuh semut tau. Sebab bila semut datang, maksudnya rumah tu ada rezeki. Orang tua lah cakap, bukan cikgu cakap. Jadi kita janganlah bunuh semut. Semut tak buat salah pun kat kita. So kita sambung ke sini untuk kesimpulan. Okay, walaupun ruang tak cukup, jangan lupa kesimpulan wajibal. So kita letak X kita yang pertama. X kita yang pertama adalah 13/4. And then Y sama dengan 5/8. Okay, X kita yang kedua 7/2. X sama dengan 7/2. Y kita sama dengan 1/2. Okey, barulah siap. Ngam-ngam kan masuk dalam video. Okey. So siaplah kita
kita punya soalan nombor E, 1E. Okey, lepas ni kita bincang 1F pula. Okey, kita proceed dengan soalan 1F. Untuk 1F, okey, kita ada X tambah Y tolak 4 sama dengan sifar. Ini persamaan kita yang pertama. Kemudian kita ada X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 tolak 2XY sama dengan 2. Okey, so ini adalah persamaan kita yang kedua. Jadi bila awak perhatikan kedua-dua persamaan, teng-tereng, kita jumpa si kembar XY. Kembar yang cikgu fobia, okey? XY. Bila kita jumpa XY ni, okey, andaikanlah kita nak pakai penghapusan. Maksudnya sini kita kena darab dengan 2Y, betul tak? Dan kita akan dapat 2XY. Ini kita akan dapat 2Y kuasa 2. And then bila kita tolak dengan Y kuasa 2 sini nanti, kita tambahkan ke, kita tolakkan ke, kita masih lagi tak boleh hapuskan satu lagi pemboleh ubah, iaitu Y kuasa 2. So, dia akan jadi lebih complicated. Jadi, better kita guna kaedah penggantian. Kenapa kita guna penggantian? Sebab jumpa kembar cikgu XY. Ingatlah benda tu. Okay. So, untuk kaedah penggantian, first awak kena gantikan dulu. Awak kena susun balik salah satu supaya awak dapat X dalam sebutan Y ataupun Y dalam sebutan X. So, ikut awak lah. Ikut cikgu lah. Sebab sekarang video cikgu kan. Okey, so mula-mula kita susun semula. Kita susun nombor 1 sebab nombor 1 ni nampak senang. So kita susun nombor 1. Nombor 1 dia adalah X tambah Y tolak 4 sama dengan sifar. So kita bawa tolak 4 ni bawa pergi kanan. Dia akan jadi X tambah Y sama dengan 4. Sekarang ni Y pula kita bawa pergi kanan sebab kita nak tinggalkan salah satu je. Nak tinggal X ke nak tinggal Y. So kita bawa Y lah. Okey. So, X kita tinggal, jadi 4 tolak Y. Tolak Y sebab ni Y positif, bawa pergi kanan dia jadi Y negatif. Kita numberkan persamaan kita yang dah disusun balik ni sebagai persamaan yang ketiga. Okey, lepas tu kita akan guna yang 3 ni, kita ganti masuk ke dalam 2. Okey, gantikan 3 ke dalam 2. Okay, so 3 kita adalah X. Jadi dalam 2 ni, X semua kita kena tukar 4 tolak Y. Terus jumpa kot X kuasa 2. Okay, so gantikan 4 tolak Y kuasa 2. Tolak, okay, Y tak ada sangkut paut pun. Tolak 2, jumpa lagi X. So salin 4 tolak Y. And then salin balik, darabkan dengan Y sama dengan 2. Okay, lepas dah siap. And then kita kembangkan lah mana yang kita boleh kembangkan. Okay, dalam kes ni, kita ada kuasa 2 dekat sini. Jadi, kita akan expand dia. Kita kembangkan dia. 4 tolak Y. Kuasa 2 akan jadi 4 tolak Y. And then, darab dengan 4 tolak Y lagi. Tolak Y kuasa 2. Tolak. Okay. Yang ni, awak kena kembang dah. Siap-siap. Oops. Bukan yang ni. Yang dalam ni. Okay, yang dalam ni. Yang ni salin balik dulu. 2. Tolak 2. Okay, apa yang awak kena buat yang dalam ni? Abaikan yang marker merah, pen merah ni. Kita buat yang ni. Ini yang kita kena kembangkan dulu. Kurungan dengan kurungan. So 4 kena darabkan dengan Y. Awak akan dapat dalam kurungan 4Y. Kemudian negatif Y darabkan dengan Y juga. Awak akan dapat negatif Y kuasa 2. Macam ni dulu. Kemudian baru awak akan darabkan semua ni dengan negatif 2. Okey, sama dengan 2. Okey, kita selesaikan pengembangan yang belah ini. Yang belah kiri ni 4 kena darab 4. 4 kena darab juga dengan negatif Y. Negatif Y kena darab 4. Negatif Y kena darab juga dengan negatif Y. Okey. So, 4 darab 4 awak dapat 16. 4 darab negatif Y. Negatif 4Y. So, sama juga yang ni lah. Negatif Y darab 4 pun dapat negatif 4Y. Negatif Y darab negatif Y dapat positif Y kuasa 2. Okey. Lepas tu tolak Y kuasa 2. Tolak ni. Baru kita kembangkan. Okey, kita dah kembangkan dulu yang dalam bracket. Kemudian barulah yang nombor bulat luar ni dengan setiap satu di dalam bracket tu. Okey, so negatif 2 darabkan dengan 4Y. Awak dapat negatif 8Y. Negatif 2 darab negatif Y kuasa 2. Negatif jumpa negatif. Jadi positif 2Y kuasa 2 sama dengan 2. Okey, lepas dah siap, kumpullah semuanya setempat. Kumpul. Kita kumpul dengan yang nilai kuasa tinggi dulu.
Okay, kita ada Y kuasa 2. So, Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Alamak, mati je ni. Tinggal ni je. Okay, so tulis. Tinggal 2Y kuasa 2. So, kita tulis sini 2Y kuasa 2. Lepas tu kita ada Y. Okay, oh negatif 4, negatif 4. Jangan kau matikan juga Negatif 4, negatif 4, negatif 8. Tambah lagi satu negatif 8, negatif 8, negatif 8. Awak akan dapat negatif 16Y. Okay, negatif 16Y. Okay, lepas tu yang 16 ni pula salin je lah balik dulu. Kita belum bawa 2 lagi. So, tambah 16. Nombor bulat ni kan. Sama dengan 2. Sekejap cikgu ada salah ke? Negatif 8. Negatif 2. Dengan 4. Okey, dapat negatif 8. Okey, sama. Tambah. Alright. Okey, lepas tu. Okey, kenapa yang ni mati negatif 8? Okey. Sebab yang kertas sebelum ni cikgu buat Y. Buat X. Yang ni cikgu buat Y. That's why lah. Okey, tak apa. Kita proceed. Sama je. Okey, bawa pergi sini. Yang ni cikgu akan dapat Y dululah maksudnya. Okey, so sini kita akan dapat 2Y kuasa 2 tolak 16Y tambah 16 tolak 2 sama dengan sifar. Tolak 2 sebab 2 kita dah bawa pergi kiri. So, tolak 2 sama dengan sifar. Okey, 16 tolak 2 kita akan dapat 14. So, 2Y kuasa 2 tolak 16Y tambah 14 sama dengan sifar. Buat apa? Buat EQN. EQN awak nanti akan bagi nilai apa? X ke Y. Awak akan dapat nilai Y. Okey, so kita buat EQN. Okey, 2. Okey, A awak 2. B awak negatif 16. C awak 14. Okey, awak dapat Y yang pertama 7. Tinggalkan space. Okey, cikgu tak ada space kat sini. So, cikgu tinggalkan belah sini lah. Okey, Y yang pertama awak adalah 7. Y yang kedua awak adalah 1. Okey, untuk extra marks, kita akan buat sini Y tolak 7. Dan Y tolak 1. Sama dengan sifar. Okey. And then, kita akan pakai nilai Y sama dengan 7. Y sama dengan 1 ni masuk balik dalam persamaan nombor 3. Untuk kita cari nilai X. Okey. Kali ni muat. Kali ni jalan kerja cikgu muat lah. Tak payah nak bersimpang siur. Okey, so kita akan gantikan. Okey, gantikan Y sama dengan 7 ke dalam nombor 3. Okey, ke dalam 3. So, 3 kita adalah X sama dengan 4 tolak Y. So, Y kita 7. 4 tolak 7 negatif 3. Jadi X kita yang pertama adalah negatif 3. Okey, next kita gantikan pula Y sama dengan 1. Okey, ke dalam yang samalah, ke dalam 3. So X sama dengan 4 tolak Y. So 4 tolak 1. Kita dapat X kita 3. Okey, last sekali buat kesimpulan. X sama dengan negatif 3. Y sama dengan 7. And then yang ni X sama dengan 3. Y sama dengan 1. Okey, siap dah. Dah siap dah soalan 1. So, kita tinggal soalan graf sahaja nombor 2. Okey, 2B. 2A graf kita dah buat. So, kita akan buat graf untuk 2B. Okey, so kita selesaikan soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 ni kita tak dapat lari daripada perwakilan graf. Sebab memang dia mention, dia suruh awak selesaikan menggunakan perwakilan graf. So, graf cikgu dah tunjuk sebenarnya semalam. Tapi tak apa, cikgu memang suka buat graf. Okey, so kita buat hari ni graf. Okey. And then, apa soalan dia? Soalan 2, kenapa cikgu tulis 2A? 2A kan dah bincang semalam. 2B, persamaan serentak cikgu untuk 2B. Tapi cikgu tulis soalan 2A. So, kita betulkan. Ini soalan 2B. Keliru. Okey, so soalan 2B, lukis graf bagi pasangan persamaan berikut dengan domain. C dia dah bagi domain negatif 3 kurang daripada X kurang daripada 4. Domain ni maksudnya kita punya nilai paksi X nanti. Kita kena buat daripada negatif 3 sampai 4. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar. 1, 2, 3, 4. Itu dia. Nanti kejap lagi kita buat jadual, okey?
And then seterusnya tentukan penyelesaian persamaan serentak berikut. So kita ada persamaan nombor 1, X tolak Y sama dengan 2. So ni persamaan nombor 1. And then kita ada persamaan nombor 2, 4X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 sama dengan 36. Ini persamaan kedua. Oleh sebab dia dah bagi X, so sekarang kita kena cari Y. Okey, untuk kita plotkan nanti dalam graf. X kita dah ada, negatif 3 sampai 4. Jadi kita akan masukkan nilai X ni ke dalam persamaan untuk kita cari nilai Y. Dan dah ada X dan Y, baru kita boleh plot graf. So kita kena susun balik kita punya persamaan ni supaya dia berada dalam keadaan Y sama dengan tu dia. Okey, so kita akan susun semula. Jadi kita nak susun semula yang mana? Susun semula nombor 1 dululah. Nampak je senang je kan? Okey, masuk tak sini? Okey, masuk. Susun semula. Okey, kita susun semula nombor 1 kat sini, nombor 2 kat sini. Supaya kita boleh jimat ruang, sini kita boleh buat jadual. Nampak tak kedekut cikgu kau ni? Okey, X tolak Y sama dengan 2. Kita nak Y duduk lonely kan, sebab kita nak cek nilai Y. Tapi Y ni sekarang negatif tau. So bawa Y ni pergi kanan supaya jadi positif. 2 ni bawa pergi kiri biar dia duduk dengan X. So kita akan dapat X, 2 positif jadi negatif 2 sama dengan ni jadi Y. Okey, so sama je kalau kita tulis Y sama dengan X tolak 2. Benda yang sama, awak swap aja tempat dia. Okey, tak ada perubahan simbol, nothing. So ini yang kita akan pakai. Ini persamaan yang ketiga sebab kita dah susun kan. So ni yang kita akan pakai dalam jadual kejap lagi. Okey, untuk persamaan nombor 2 pula, macam mana awak nak susun? Okey, susun semula nombor 2 tu. Susun semula. Okey, kita susun semula persamaan nombor 2. Persamaan nombor 2 kita 4X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 sama dengan 36. Kita kata tadi nak Y dalam sebutan X kan. So X semua bawa pergi kanan. Awak akan dapat 3Y kuasa 2 sama dengan 36. 4X kuasa 2 bawa pergi kanan, dia jadi negatif 4X kuasa 2. Kemudian kita kena bahagi semuanya dengan 3. Sebab ni 3Y kuasa 2 kan. So bagi semua dengan 3 dulu. Dia ni akan tinggal Y kuasa 2. 36 bagi 3 awak dapat 12. 4 bagi 3 tak boleh solve. So jadi negatif 4/3 X kuasa 2. Ok. And then macam mana nak buat kuasa 2? Ambil kau. Bila nak buat kuasa 2 ni, maksudnya semua ni kita square root kan. Ok, bila kita square root kan, tak kisah apa sebenarnya positif ataupun negatif. Ok, sebab nanti bila kita masuk nilai negatif X dengan positif X, dia akan bagi juga nilai yang sebenar. Ok, sebab ni dalam bentuk persamaan. So, bila kita square root kan, dia tak ada positif negatif kan. Bila kita letak value dan baru kita keluarkan value ataupun nilai dia yang positif dan juga negatif. Ok, so ni Y kuasa 2. Maksudnya awak nak jadikan Y saja. So sini akan jadi square root 12 tolak 4/3 X kuasa 2. Ok, biarkan je X kuasa 2 ni jangan dimatikan. Sebab negatif 4/3 ni masih lagi dalam square root. So square root kan je semuanya nanti. Kita masukkan dalam formula. Ok, don't worry, be happy. Kita masukkan formula nanti. Nanti cikgu ajar cara nak masuk formula dia. So ini adalah persamaan yang keempat. Sekarang kita buat jadual. Ok, so kita dah buat jadual. Ini jadual kita. Kita ada bahagian untuk nilai X and then nilai Y. Y sama dengan X tolak 2 untuk yang ni. And then nilai Y apabila Y sama dengan square root 12 tolak 4/3 X kuasa 2. Ok, so kita masuk dulu nilai X. Dia dah bagi dalam domain negatif 3 kurang daripada X kurang daripada 4. So kita masukkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar 1, 2, 3, 4. Okey. Untuk Y yang ini, kita buat macam cikgu ajar semalam. Kita buat rumus menggunakan kalkulator. Okey, so kita nak nilai Y apabila X tolak 2. Jadi kita masukkan X tolak 2. X tolak 2. Okey, alpha. Ini ambil huruf X. Ni X cikgu. Dan tolak 2. Tekan calculate. Masukkan nilai X yang pertama, negatif 3. Dan dia akan kirakan untuk awak nilai Y, iaitu negatif 5. Ok, buat yang sama. Jangan tekan lagi sama dengan, jangan tekan AC. Tekan lagi calculate untuk masukkan nilai X yang seterusnya. Yang kita dapat negatif 4, negatif 1, negatif 3. And then sifar negatif 2, 1,
negatif 1, 2, sifar, dan 3, 1, 4, 2. Okey, selesai yang bahagian atas. Kemudian kita akan masuk yang bawah ni pula, square root. Okey, square root, careful square root buat kurungan, sebab sekarang ni kita nak square root kan semua. Square root kan semua daripada 12 ni sampai ke x kuasa 2, semua kita nak square root kan. So buat kurungan, and then 12 tolak, ni nak kurungkan lagi sebab pecahan mesti dikurungkan. So 4/3. Okey, kalau dalam kalkulator awak akan dapat 4, and then bentuk begini 3 lah per 3, and then masukkan shift. Okey, alpha, tak ada shift alpha x kuasa 2. Lepas tu awak tutup kurungan. Bila awak tutup kurungan dekat sini, nampak tak? Okey, bila awak tutup kurungan dekat sini, ini dah menunjukkan yang sekarang ni awak nak kalkulator awak square root kan semua yang ada dalam kurungan. Start daripada 12 sampai dekat x kuasa 2. Kalkulator awak, mungkin awak takkan nampak square root dia memanjang macam ni tau. Tapi once awak letak kurungan di awal dan di akhir, awak akan dapat jawapan yang sama macam cikgu. Okey, dan jangan tekan sama dengan, kau takkan dapat jawapan, sia-sia je. Masukkan formula, tekan calculate, masukkan x yang pertama iaitu negatif 3. Kita akan dapat sifar. Okey, kemudian kita masukkan nilai x yang kedua, negatif 2. Kita dapat jawapan dia. Dapat perpuluhan. Okey, kalau macam kalkulator cikgu ni, dia boleh baca square root. So, awak ambil perpuluhan 2.6. Sebab 58 useless, kita tak boleh pakai pun. And then kita masukkan negatif 1. Dapat jawapan dia 3.3. Okey, masukkan sifar. Kita akan dapat jawapan dia 3.5. Okey, cikgu ambil 1 titik perpuluhan je, sebab cikgu akan pakai graf yang dengan skala dia 1 tau. 1 kecil tu 1. So kalau cikgu buat 2 titik perpuluhan, cikgu sendiri yang susah nak determine nanti kat mana cikgu nak plot. So kita mudahkan kerja kita jugalah sebenarnya ni. Okey, masukkan x sama dengan 1. Allah, kok sifar pula. X sama dengan 1. Kita akan dapat 3.3 semula. Kemudian masukkan x sama dengan 2. Kita dapat jawapan dia 2.6 balik. Dan kita masukkan nilai x sama dengan 1. Kita dapat nilai dia 3 berapa ni? 3.3. Lepas tu kita masukkan nilai x sama dengan 2. Kita akan dapat jawapan dia 2.6. So kalau awak tengok, dia pusing-pusing dekat nombor yang sama tau. Negatif 3 and then negatif 2 pun y dia sama, 1 pun. So kita boleh imagine apa yang akan berlaku pada kita punya persamaan kuadratik ni. Cikgu tak nak lah imagine, kita plot graph. Okay, untuk membuktikan apa yang imaginasi cikgu sedang berfikir. Kalau awak buka terus muka surat belakang, awak nampak lah nanti bentuk graf dia macam mana. Okay, kalau kita try, kita tengok sama tak? Okay, so kita akan plot graph. Tapi memandangkan video ni punya shape bukanlah memadai untuk bentuk sebuah graf. So nanti bila cikgu dah set, cikgu akan zoom out supaya boleh nampak secara keseluruhan graf kita macam mana. Okay, so ini kita punya nilai yang dekat dalam table kita dah buat tadi. So apa cara pertama cikgu ajar semalam? Bila nak buat graf, awak kena pakai pensel. Okay, tada, keluarkan pensel. Okay, so kenapa kita kena pakai pensel? Sebab kita nak lakar dulu bentuk skala dia macam mana. Kena fikir lah benda tu. Bukan sedap-sedap kau je terus gunakan pen and then terus buat paksi. Banyak cantik. So sifar paling tinggi x kita adalah 4. Ui, tak nampak pula. Paling tinggi x kita 4, paling rendah x kita negatif 3. So akan kita buat macam contohnya lah. Sini negatif 3 lah, sini negatif 3, sini negatif 2, sini negatif 1, sini sifar 1, 2, 3, 4. Okey lah. Nice lah ni kan. Ni kita boleh buat dia punya arrow. Okey. Lepas tu kita nak tengok y. Y kita, oh ni senang. Negatif 5. Lepas tu yang positif paling tinggi sampai 3.5. So kita boleh buat satu. Boleh buat setiap satu yang satu. So ini let's say kita buat 1, 2, 3, 4. 4 lah sebab paling tinggi 3.5.
So sampai 4 je. And then kita buat atas ni. Lepas tu yang bawah ni pula negatif. Oh sorry. Ya Allah. Tengok cikgu punya paksik. Cikgu start daripada 1 pula. Ngagut tu. Salah. Dia kena start daripada sifar ni. Okay, so sini 1, 2, 3, 4. Jadi sini nanti atas. Lepas tu sini negatif 1, negatif 2, sampai bawah negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okay, jangan risau kalau tak nampak tangan cikgu bergerak ke bawah, nanti cikgu akan zoom out. Don't worry, be happy. Okay, cikgu boleh naikkan sikit lah graf ni. Gitu. Okay. So cikgu akan buat garisan dia sekarang sebab kita dah cuba scalekan dia and then match. Jadi kita barulah pakai pen untuk buat dia punya garis. Jadi soalannya adalah, cikgu boleh tak saya pakai pensel? Boleh pakai pensel, tapi bila awak buat paksi pakai pensel, awak tend to terpadamkan paksi awak. Okay, awak ada possibility yang sangat besar untuk terpadamkan paksi awak waktu awak padamkan awak punya plotting tu nanti. Kalau asalkan awak ingat nak garis balik paksi awak supaya nampak jelas di mata pemeriksa, dan boleh je, tak ada masalah. Okay, so sini adalah negatif 1. Baru kita label elok-elok. Sini negatif 2, sini negatif 3, sini negatif 4, sini negatif 5. Okay, lepas tu sini sifar. Jangan lupa titik tengah tu mesti sifar. Sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Okay, sini pun sama. Sini 1, 2, 3, 4. Jangan lupa sini X, sini Y berlabel. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey. Siap, kita pun padam lah yang kita sketch tadi supaya nampak cantik. Cikgu pakai gel pen tapi gel pen cikgu jenis yang fast dry. So selamat sikit lah, tak adalah dia kotor-kotor. Sebab cikgu pun tak suka kerja yang kotor. Okey, siap. So kita akan plot. Kita plot pakai pemerah lah. Okey, first kali kita start dengan negatif 3. Kita buat garis lurus dulu. Yang ni adalah linear, persamaan linear. So garis straight line. So negatif 3 adalah negatif 5. Jadi kat bawah ni negatif 5. Okey, negatif 2 dengan negatif 4. Negatif 2, sini negatif 4. Okey, lepas tu negatif 1, negatif 3 dekat sini. Sifar negatif 2, so dekat sini. Time ni cikgu kata, kalau awak salah buat, awak akan terpadamkan paksi awak waktu awak padam plot awak. Okey. Ni maksud cikgu, ada pula contoh dia. Okey, 1, negatif 1. 1, negatif 1 je kat sini. And then 2 sifar. 3, 1, 4, 2. Okey, siap. Jadi kita boleh buat garis. Garis kalau pakai pensel, make sure pekat macam cikgu buat. Okey. Lepas tu yang kedua, kita plot yang kedua. Negatif 3 sifar. Negatif 3, negatif 3 sini sifar. So kat sini lah. Lepas tu negatif 2, negatif 4. So kat sini. Dah ada lah titik. Salah. Negatif 4 yang tadi. 2.6. Masya Allah. Okay, 2.6, 2.5. Kau nampak? Cikgu pun salah. Negatif 1 dengan 3.3. Cikgu pandang bawah ni memanglah. Negatif 1 kat sini. 3.3. 3.54. Sini 3.3. Lepas tu sifar 3.5. So kat sini. 1, 3.3 balik. 3.3 je kat sini. Cikgu suka kalau skala macam ni. Kalau mengizinkan untuk buat skala macam ni. So cantik skala macam ni sebab awak boleh kira setiap 1 point, 1 point, 2.3 tu lebih mudah. Okay, and then bila 2 sifar, 3 dia 1. Cikgu tengok sini lagi. Kau tengok perangai betul cikgu kau ni. Okay, 2, 2.6. 2, 2.6. 2.5, 2.6 kat sini. And then 3, 3.3. 3, 3.3. 3.3. Dia naik balik ke?
Ni pun 3.3 juga. Cuk salah kira. Negatif 1 3.3. 1 3.3. Okey. Negatif 2 2.6. 2 2.6. 3 negatif 3 sifar. So 3 sini kenapa 3.3? Mesti cikgu masukkan 1 kat sini. Okay, kita kira balik. Square root berapa tadi? 12. Oops, kurungan. Square root dan kurungan 12. Tolak 4/3. And then alpha x kuasa 2 untuk kurungan. Oops, salah. Kuasa 2. Okay, kuasa 2 lepas tu tutup kurungan. Okay, jadi kita calculate. Kita masukkan balik nilai x. Kita nak check balik x yang ni. X3. Betul, X3 kita. X3 sifar. Cikgu salah buat. So, nilai X3 adalah sifar. Okey, lepas tu nilai X4. X4. Allah. Error. X4 main error. Okey, so sini infinite lah maksudnya. Tak ada nilai X4. Okey, so sini jangan kita betulkan balik. 2 kita 2.6, 3 kita adalah sifar. Okey, kemudian nombor 4 ni kita tak dapat nilai. Dia tak ada nilai dekat situ. Kalau kita masukkan secara manual, 12 tolak 4/3 x kuasa 2, x kita 4. So 4 kuasa 2. Kat sini kita akan dapat 12 tolak 4/3. 12 tolak 4/3 darabkan dengan 4 kuasa 2 square. So dia akan dapat square root negatif 28/3. Jadi square root answer still make error lah. So dia jadi infinite dekat situ. Kalau kita sketch, kita hanya akan dapat satu sahaja. Okay, kalau kat sini, bila awak tengok kat sini, kita sketch nanti, kita akan dapat satu saja titik persilangan dekat sini. Okay, dia akan dapat satu saja titik persilangan. Okay, kenapa dekat dalam buku teks, kalau awak tengok, gambar rajah kuadratik dia dapat bulatan? Sebab, dekat sini lah cikgu kata, bila dapat value, and then kita buka square root, kita buka square root, dia adalah square root 12 tolak 4/3 x kuasa 2. Maksudnya, dia akan ada nilai negatif untuk setiap satu ni. Nilai positif dan nilai negatif. Hasil daripada square root. Okay, contoh paling mudah, kalau kita ada x, okay, sama dengan square root 9. Jadi, nilai sebenar untuk x adalah x3 dan juga x negatif 3. Sebab bila kita buka square root, nilai yang kita dapat tu boleh jadi dalam positif dan negatif. Itu maksudnya. Jadi kat sini awak kena buat dia punya nilai negatif. Sifar akan sifar. 2.6 akan jadi negatif 2.6. Jadi negatif 3.3, negatif 3.5, negatif 3.3. Okay, kemudian negatif 2.6 sifar lagi. Okay, so kalau kita buat yang macam tu, kita akan dapat negatif 3 sifar maintain. Yang ni kita akan buat negatif 2.6. Okay, berdasarkan ni negatif 2.6, so 5 sini 6, and then negatif 1 adalah negatif 3.3. So kat sini, lepas tu negatif 3.5 untuk sifar kat sini. Okay, lepas tu untuk 1 negatif 3.3 balik, jadi dekat sini. Dan untuk 2 negatif 2.6 kat sini. Untuk 3 sifar, so dekat sini. Okay. So, sebab itulah kalau awak tengok dalam buku teks awak dapat bulatan. Okey? Ini circle challenge. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cikgu tak nampak, cikgu dah terangkat. Okey, dia jadi buruk sikit di sini. So, kita adjust sikit sebab tak kena pun. Kita sambung. Ya Allah. Awak buatlah lagi cantik daripada cikgu ya. Kali ni tak bolehlah cikgu nak membanggakan graf cikgu sebab cikgu buruk.
Bila kita duk angkat, dia jadilah macam ni kan. Okey, so ini grafnya dan finally kita dapat 2 titik persilangan. So kita dapat di sini dan juga di sini titik persilangan. Jadi kiralah lepas tu berapa nilai titik persilangan dia. Okey, kejap cikgu kira dulu berapa titik persilangan cikgu dapat. Okey, so sini titik ini kita buatlah dot titik ni kat sini kan. Okey, so dot. Okey, lepas tu dot kan dia ke sebelah sini. Cikgu dapat banyak point 5 ni sebab bulatan dia tak comel. Kalau bulatan comel cikgu rasa cikgu sharpkan dia dekat titik sini. Okay, tak apa. So kita tulis je nilai X dengan Y dia. X, Y yang pertama titik persilangan kita, sini adalah 2, ini 5, 2.5, 2.6, 7, 8, 2.85. X kita 2.85. Kalau kat buku teks, X dia adalah 2.9. See? So kalau bulatan nak cantik, nampak tak? Tak kena. Nampak tak kena? Ya Allah, huduhnya. Korang buat cantik. Pastikan korang dapat sama macam buku teks 2.9. Okey? Lepas tu yang ni, sifar 5, 6, 7, 8. Pun 0.85. Kat buku teks 0.9. Okey, so make sure lawa lah ya. Buat. Ni tak kena ni. Cikgu tak perasan lah tadi. Ya Allah, buruknya. Aku tak boleh buruk-buruk. Okey, so dah berdouble. Okey. Lepas tu titik kita yang kedua. Okey, titik kita yang kedua duduk kat sini. Okey, di sini. Jadi kita akan bawa pergi ke tepi untuk nilai Y dia. Kemudian nilai X dia. X kat sini. Okey, so berapa dia punya koordinat? X dia adalah negatif 1, 2, 3, 4. Negatif 1.4. Ya Allah, jauhnya pergi. Sepatutnya kalau ikut buku teks, jawapan dia negatif 1.2. Cikgu dapat 1, 2, 3. Negatif 1.3. Okey, lepas tu yang ni negatif 3.2. Ini betul pula. Okey. Oh iyalah, sepatutnya dapat setengah ni je. Cikgu salah matchkan. Tak apa. Okey, so itu nilai untuk kedua-dua titik persilangan. Jangan lupa conclusion awak kena keluarkan setiap satu ni cikgu nak bagi naik sikit. Nampak tak dia punya titik persilangan? Untuk conclusion awak keluarkan dua-dua. X sama dengan X yang pertama 2.89, Y 0.85. Okey, X yang kedua yang kat sini negatif 1.3, kemudian Y dia adalah negatif 3.2. Okey, dan barulah awak siap. Okey, make sure awak buat cantik lah lagi daripada cikgu. Buruk no graf cikgu ni. Okey, so itu saja untuk next subtopik. Okey, next subtopik kita ada menyelesaikan masalah macam biasa. So kita akan buat analisis penyataan masalah, and then kita akan selesaikan sama-sama untuk persamaan serentak, dan kita habis untuk bab 3. Okey, so itu saja buat masa ni. Okay, thank you.